الحمد لله القائل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون إخواني المسلمين رحمكم الله. Pada hari Jumaat yang diberkati ini, saya berpesan kepada diri sendiri dan kepada sidang Jumaat sekalian, marilah kita semua bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sama-samalah kita mempertingkatkan mujahadah, mendekatkan diri kepada Allah, sucikan diri dari sifat-sifat yang tercela, dan seterusnya hiasilah diri serta keluarga dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita menikmati kesejahteraan dan keberkatan hidup serta mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini bertajuk mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tadi, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, kalaulah kamu semua ni tuhibbunallah, sungguh-sungguh sayang dan cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah sunnah-sunnahku. Ikutlah sunnah-sunnahku. Wa yaghfir lakum, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dan menyayangi kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan semua dosa-dosa kamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesiapa yang mengaku cinta pada Allah, maka hendaklah dia ikut sunnah-sunnah Nabi. Dan kalau dia mengikut sunnah-sunnah Nabi, dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi pada dia. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah taala akan sayang pada dia seperti mana dia sayang pada Nabi. Kerana Nabi itu habibullah, kesayangan Allah. Siapa yang ikut sunnah Nabi, Allah akan sayang pada dia balik. Itu hak pertama. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, semua dosa-dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikut sunnah-sunnah Nabi ini, dosa-dosa kecil dia semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu dia beristighfar pun. Jadi daripada ayat ini besar sekali fadilat dan kelebihan orang yang mengikut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asbabun nuzul ataupun sebab turunnya ayat ni adalah berkenaan dengan sekumpulan padri-padri, pendeta-pendeta Kristian Nasrani. Mereka telah datang bertemu dengan Rasulullah dan bagi tahu, kami tak mau ikut sunnah-sunnah kamu ni. Kami ni lebih dahulu mencintai Allah dan mengenal Allah berbanding kamu. Kami mengikuti ajaran Nabi Isa sejak 600 tahun yang lalu. Kami lebih mencintai Allah berbanding kamu. Kami lebih kenal Allah berbanding kamu. Kami tak mau ikut apa yang kamu ajar ni. Maka turunlah ayat tadi. Kalau betul kamu ni sayang pada Allah, betul kamu kata kamu mengaku cinta pada Allah, maka kamu kena ikut semua sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sah cinta kamu kalau kamu tidak mengikut apa gerak langkah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni terbahagi pada tiga. Yang pertama adalah sunnah surah, iaitu luaran. Apa yang kita lihat, sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada depan mata kita, apa yang kita lihat pada dia, maka itulah sunnah yang surah, yang luaran.
Jadi seperti mana Nabi pada luaran, seperti itulah kita ikut Nabi SAW. Seperti janggut Nabi, pakaian Nabi, serban Nabi, dan semua yang berbentuk luaran. Itu surah. Yang kedua ialah sirah, iaitu perjalanan kehidupan Rasulullah SAW daripada Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur semula. Cara makan, cara minum, cara berjalan, cara bercakap, semua itu adalah sirah Rasulullah SAW, yang mana kita kena ikut juga. Bukan sekadar memakai pakaian sunnah, tapi kehidupan juga mengikut gerak-geri, langkah dan kelakuan sunnah Rasulullah SAW. Bangun tidur macam mana, waktu makan apa adab-adab dia dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah sunnah yang yang sarirah, iaitulah sunnah Rasulullah yang tidak terlihat tetapi ada. Iaitulah sunnah yang berbentuk rahsia ataupun dalaman. Iaitulah apa yang ada terbuku di dalam hati Rasulullah SAW, seperti kebersihan hati Nabi SAW, tidak bersangka buruk kepada orang, sentiasa mencintai Allah, sentiasa beriman kepada Allah, tidak tamak kepada dunia, sentiasa bersyukur dengan apa yang ada. Semua itu sunnah Nabi SAW. Orang yang bersyukur kepada Allah, dia mengamalkan sunnah. Orang yang bersangka baik pada Allah, dia mengamalkan sunnah. Orang yang sentiasa rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, dia mengamalkan sunnah. Orang yang tidak tamak kepada makan, minum dan hawa nafsu, dia sedang mengikut sunnah Nabi SAW, yang tidak terlihat pada luaran tapi ada dalam dalamannya. Maka tiga itulah sunnah yang kita kena bawa dalam kehidupan kita. Sunnah dari sudut luaran, pakaian, janggut, rambut, dan sebagainya, serban, kain pelekatnya. Nabi SAW pakai kain pelekat, tapi Nabi SAW tidaklah pakai kain pelekat macam kita. Kita kain pelekat berjahit. Nabi SAW punya kain tidak berjahit, seperti kain ihram. Dan kita ikut sunnah Nabi dari sudut sirah, perjalanan, cara makan, cara keluar masuk masjid, cara bercakap, tawaduk, akhlak. Dan juga yang ketiganya ialah dalaman. Itu juga penting, iaitulah sunnah-sunnah Rasulullah yang melibatkan dalaman hati, tazkiyah di dalam hati. Hadis Nabi SAW menyebutkan, man tamassaka bisunnati inda fasadil ummati falahu ajrun mi'ata syahidah. Siapa yang pegang sungguh-sungguh, yang beramal dan berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku, inda fasadil ummati, ketika umat aku sedang rosak, dah tak mahu dah sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi dianggap kuno, dianggap ketinggalan zaman, dah tak mahu dah ikut-ikut agama, semua nak ikut trend, nak ikut Yahudi, Nasrani, nak ikut kemodenan. Ketika itu kalau kamu tamassaka bisunnati, pegang sungguh-sungguh kepada sunnah aku, falahu ajrun mi'ata syahidah, dia diberi pahala 100 kali mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, man tamassaka bisunnati yadkhulunal jannah, orang yang sungguh-sungguh pegang teguh kepada sunnah aku, dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhum dia, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, orang ini sahaja yang cinta dan sayang pada aku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintai aku, kana ma'iya fil jannah, orang ini akan masuk syurga bersama dengan aku, menjadi jiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjuangan setiap kaum muslimin mestilah memperjuangkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua aspek kehidupan kita, daripada kita bangun tidur sampai tidur semula, semua ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ganjaran dia begitu besar sekali. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi ini sebagai uswatun hasanah, bukan sebagai simbol, bukan sebagai simbol yang kita agung-agungkan semata-mata, tetapi sebagai uswatun hasanah, sebagai ikutan. Allah memberikan kita tangan, kaki, kepala, mata, telinga, dan Allah nak kita ini menggunakan nikmat-nikmat ini mengikut kehendak dia. Macam mana kita nak tahu kehendak dia pada tangan kita, mata kita, telinga kita, lidah kita? Maka dia pun hantarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang menghantar rasul kepada kamu
daripada kalangan kamu sendiri, daripada kalangan manusia, supaya dia boleh ajar kamu bagaimana nak menggunakan anggota badan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau kita makan nasi tangan kiri, salah. Minum tangan kiri, salah. Itu bukan kehendak Allah. Kehendak Allah, Allah Ta'ala nak kita ni ikut sunnah Rasulullah, maka minum dengan tangan kanan. Masuk masjid dengan kaki kanan. Jangan masuk masjid dengan kaki kiri, salah. Walaupun tidak berdosa, ulama kata makruh. Kerana masuk ke dalam tandas barulah kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Masuk ke masjid kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Maka itulah sunnah Rasulullah yang kita bawa dalam kehidupan kita. Terutamanya di akhir zaman, ketika orang dah tak peduli dah pasal sunnah-sunnah Nabi ni, masa inilah kita sungguh-sungguh beramal, kerana Nabi SAW menjanjikan falahu ajran mi'ata syahida. Dia akan diberi ganjaran 100 kali mati syahid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.